Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis dan juga pengurusi ahli yang kuasa, imam-imam Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kampung Jijan ini, para pelajar sekalian muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, majlis yang kita namakan tazkirah ataupun peringatan kepada kehidupan kita seharian ini, di mana setiap hari berlalunya bermakna semakin hampir kita dengan kematian. Sebab destinasi terakhir perjalanan di dunia iaitulah mati. Kemudian kita akan memulakan rehlah yang seterusnya yang disebut dengan nama rehlah abadi ke alam akhirat. Maka apabila kita bincang tentang kehidupan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperingatkan kita tentang kematian. Sebab apa? Manusia ni kalau dia tahu bermula dari mana dan dia berakhir di mana, maka dia akan buat persiapan. Tetapi yang kita bimbang, yang kita takut, iaitulah apabila kita tak tahu kita nak ke mana dan kenapa kita ada di sini. Maka para muslimin sekalian dan juga muslimat, di antara kesedaran dan kewajipan yang perlu kita tahu iaitulah tentang matlamat kejadian manusia. Allah SWT telah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka itu dia panggil matlamat. Matlamat manusia dijadikan bukan untuk menjadi penyibuk atas dunia ni, tetapi untuk memakmurkan dunia, dan kemudian apabila selesai perjalanan di dunia, kita akan pergi ke akhirat. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara tentang perjalanan kita ke akhirat, sebagaimana dalam ayat 88, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak beri manfaat anak-anak harta benda dan juga anak pinak. Jadi harta yang kita bawa tak ada dah, sudah terasing dia daripada kita. Anak-anak dan keluarga juga masing-masing membawa diri pada hari tersebut. Allah kata illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Dalam perjalanan hidup ini, hati manusia ada 3 kategori. Pelajar-pelajar tak ada kertas, tak ada nota. Hati manusia ni ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil al-qalbul hayy, hati yang hidup. Hati yang hidup iaitulah hati yang kita boleh kesan dia hidup ke mati. Sebagaimana manusia dia tahu hidup mati, kan? Baby yang dalam perut mak tu, kalau pergi ke hospital, dia panggil ultrasound. Dia letak hidup, nampak hidup, jantung bergerak. Bukan cakap tahu hidup, dia tahu berapa bulan bila nak keluar budak ni. Itu dia panggil teknologi yang Allah Ta'ala beri kepada ahli sains sekarang. Kita ni orang yang beriman pula, kita dapat kesan hati aku ni hidup ke mati. Bila kita tahu hati kita hidup? Apabila kita dengar nama Allah disebut, rasa gemetar. Bila orang baca Quran, menambahkan keimanan. Bila tengok kematian, kita rasa bersedia untuk nak mati. Maka itu dia panggil, bila tengok benda mungkar dan maksiat, hati kita tak selesa.
Itu dia panggil ada tanda-tanda manusia itu masih lagi mempunyai hati. Yang kita bimbang, kategori yang kedua dia panggil al-qalbul qasi. Hati yang keras, iaitulah hati yang tak terjejas dengan apa-apa perkara yang disebut tadi. Baca Quran pun buat tak tahu. Bukan sekadar buat tak tahu, memang dia tak tahu baca Quran pun. Terbimbang kita. Bila sebut tentang Allah, kita rasa biasa ya. Maknanya tidak memberi kesan apa-apa kepada kita. Tengok kematian, tak bersedia dia untuk mati. Maka hati-hatilah bahawa kita telah memiliki hati yang bermasalah. Kemudian kategori yang ketiga dia sebut dengan nama al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang berpenyakit ini bermasalah dia. Maka dalam hati dia penuh dengan dendam, kesuman, penuh dengan sifat-sifat riak dan takabur. Itu dia panggil hati al-qalbul marid. Untuk kita nak lihat, nak semak perjalanan hidup kita ni para jemaah sekalian, dalam nota yang ada di tangan saya ni dipanggil al-qaswatu min tis'atin. Sebab hati jadi keras, yang ada pen tanda ataupun buka kita punya handphone tu, ambil note dia tulis. Sebab hati menjadi keras ni ada 9 perkara. Cuba kita tengok. Kalau kita mampu nak mengelakkan dia, sebagaimana kata para doktor, kalau kita pergi hospital, kita kata kita demam, sakit kepala, tapi dia ambil air kencing lagi, pergi ambil darah lagi, pergi ambil apa? Untuk apa? Untuk nak kesan di mana penyakit. Para ulama tabib al-qulub, doktor hati, maksud hati di sini hati nurani, bukan hati dalam dada kita tu, itu senang pergi hospital dia selesai masalah, insya-Allah. Doktor hati ini pula mengatakan ada 9 sebab manusia boleh menjadikan kita tu keras hati. Cuba kita belajar, kita semak, mudah-mudahan kita boleh mengelakkannya daripada perkara tersebut, ataupun boleh menjauhkan diri daripadanya agar hati kita tidak bermasalah. Yang pertama, kasratul akil, makan terlalu banyak. Masuk yang pertama ni masalah berat lah. Makan banyak, makan tu kena makan, kita manusia tak makan tak jadi. Tapi jangan banyak sangat, duk kira makan je. Tuan-tuan, bila mari bulan Ramadan nanti, tempat yang paling masyhur sekali, ramai orang kat mana? Dekat, tahu dah. Memang bersedia dah nak pergi dah. Saya kata kalau ada orang baca baris atas bazar Ramadan, ada orang baca baris kasrah baris bawah. Kalau baca baris bawah jadi apa? Jadi bazir Ramadan. Kita ni tak tahu bazar ke bazir. Dua tu ya dia. Kalau tidak bazar, bazir dah. Dah pergi beli banyak, akhir sekali. Ini ada satu kes, seorang Aun bin Abi Juhaifah, daripada bapaknya dia cerita, ayah dia temu cerita. Dia kata, aku makan jenis bubur yang dia buat daripada daging dan minyak sapi. Makan banyak. Bila makan banyak, dia sedawa kan apa ni? Keluar angin tu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kaffa anna jasha'ak. Nabi kata, hei, cukuplah duduk bersedawa kat sini. Fa inna aktsaruhum syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Nabi kata orang yang paling banyak kenyang atas dunia, mereka lah yang paling panjang lapar di akhirat. Jadi kata di Abu Juhaifah kata apa? Lepas daripada itu aku tak makan sampai sedawa, sampai tersandar duduk. Ini dia panggil cara kita nak makan tak apa. Memang kita kena makan. Kecuali waktu kita puasa kan. Jadi waktu kita puasa, itulah waktu yang kita nak belajar bagaimana nak menguruskan waktu supaya tidak berlaku pembaziran. Dan kalau kita ada pantang larang, yang doktor suruh kuruskan badan ke apa benda, celahkan sikit. Tapi jangan niat puasa kerana nak kurus. Kita niat puasa kerana Allah. Sebab jangan campurkan perkara ibadat dengan urusan dunia. Sehingga ulama kata, kalau kita puasa tu kerana Allah, tapi niat nak kuruskan badan,
itu pun terjejas. Tapi kurus tu sambilan. Dia mari, dia jadi kurus, tak kurus pun tak ada. Kita dapat pahala puasa. Maka kata di ulama hadis kata apa? Bahaya di sini iaitulah bahaya daripada terlalu kenyang. Bila orang tu jasyak, maknanya kuat sangat duk sedawa, bermakna dia makan banyak. Bila makan banyak, maka ini satu perkara yang tidak baik. Ada satu cerita lagi. Malam ni kita cerita banyak-banyak ni. Nah, biar pelajar ni semangat nak dengar. Satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Umar ni dia cuba nak kurangkan makan. Diet kata orang sekarang ni. Macam mana cara dia? Cara dia setiap kali waktu makan dia akan panggil orang miskin mari makan sekali dengan dia. Jadi bila ramai makan, kalau biasa orang Arab ni makan dalam dulang, dalam talam kan. Jadi kalau ramai-ramai tu kita ambil sikit, lepas tu kita lepas orang lain makan. Jadi kita rasa kita makan banyak sebab grup kita ni habis satu talam. Cuma tak tahannya, tak ada orang lain tu masalahnya. Kita pula duk banyak. Jadi bila ada seorang yang dipanggil oleh anak dia, ulam dia tu panggil, Nafi' nama pembantu dia. Dipanggil, kena ke pakcik ni makan banyak. Makan sungguh-sungguh. Ibnu Umar kata apa? Ya Nafi', lain kali pakcik sekian bulan tu jangan panggil dia. Aku tengok dia talam kita kering, tak sampai orang lain, pakai dia yang makan. Ni masalah. Sebab apa? Ada sebab. Dia bukan nak kutuk kawan tu. Kata di Ibnu Umar, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin makan dengan satu perut saja. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir makan 7 perut. Jadi apa maksud di sini? Maksud dianya sifat orang mukmin itu makan tak banyak. Kalau nak kira orang bukan Islam pun makan ramai juga, yang diet yang tak banyak. Maksud dia sini iaitulah tentang, bukan maksudnya secara zahir, tetapi dia kata makannya sedikit. Allahu Akbar. Itu yang pertama, sebab yang pertama menjadi mudah nak jadi kerah hati kita ni sebab kita terlalu banyak makan. Tuan-tuan kita ingat, bila kita makan banyak, kadang-kadang kita tak mampu nak pilih yang halal. Yang betul-betul solid halal 100%. Orang ajak makan di restoran yang mana pun pergi belaka. Tak apa restoran yang ada logo halal. Logo yang halalnya, makanan tak tahu lagi. Nah, sebab yang mari pantau Jabatan Agama mari mungkin setahun sekali. Waktu orang pantau tu luluslah. Lepas pada pantau apa jadi? Maka jadi dikata di situ supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tersebut. Maka pal matlub, dengar ni, bila kita nak makan, kita kena ambil 3 perkara. Yang pertama, kita kena niat baik bila kita nak makan. Makan tu kita baca bismillah. Niat dia untuk apa? Untuk nak menguatkan beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata kenapa makan? Saja nak mentah ke darah. Dia kata ganah punya bahasa dah. Lah orang tak panggil. Kenapa makan? Kerana nak kuatkan ibadat. Boleh pahala makan. Kita makan boleh pahala, kemudian makan sedikit saja sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bagi 3 perut kita ni. Bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Ini kalau sumbat belaka pasal nafas ikut mulut jawab dia ketak, tak boleh nak masuk angin dia. Baik. Kemudian yang ketiga, seboleh-bolehnya kita bermuwazabah, meneruskan pahala, meneruskan amalan berpuasa. InsyaAllah kalau mari bulan Ramadan kita akan puasa lah. Itu hak wajib. Yang puasa sunat, ada puasa tak tahun ni? Daripada awal tahun, daripada Ramadan tahun lepas sampai ke tahun ni, mungkin kita puasa 6 dulu tak? Lepas tu mari pula puasa hari Arafah. Kemudian mari pula puasa hari Ashura. Puasa ke tak? Alhamdulillah. Yang puasa tu alhamdulillah. Yang tak puasa lagi berazam untuk tahun depan. Kata ya Allah kalau aku hidup lagi tahun depan, insya-Allah nak puasa. Baik, itu yang pertama. Punca qaswatul qalbi, keras hati itu bermula daripada masalah makan. Yang kedua, kasratun naum, banyak tidur. Ni pasal tu. Kadang-kadang orang kata bulan Ramadan ni tak mau buat kerja dah. Pasal apa? Nak tidur. Siapa dia cakap awak bulan Ramadan boleh tidur?
kita kena semak dalam buku sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan-peperangan besar yang berlaku dalam Ramadan. Tahun yang kedua peperangan apa berlaku? Badar. Alhamdulillah. Nah, senyum ustaz dia belakang tengok. Anak orang boleh jawab senyum. Kalau tak boleh jawab dia kata, budak ni malu token lagi tak? Perang Badar tahun yang kedua. Berapa hari bulan? 6. Jawab kuat sikit nak dengar ni. Mengurus hidup tengok kan bagi hadiah kan nyanyi. 17. Alhamdulillah, dua-dua dapat. Jadi kita kena ingat tarikh-tarikh yang besar dalam Islam macam perang Badar, pembukaan kota Mekah, waktu. Jadi perang-perang yang besar tu banyak peperangan berlaku di bulan Ramadan. Sebab mereka itu bukan sibuk dengan nak tidur. Dia sibuk dengan bekerja. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali ni masyhur, seorang ulama tasawuf yang sangat masyhur. Dia kata ada beberapa masalah kalau banyak tidur. Yang pertama, daya'ul umr, hilang umur kita. Baru ni saya buat satu motivasi, meraih pahala yang banyak dalam beberapa saat. Kita tak so kira seminit je nak, tapi pahala banyak. Tuan-tuan nak ke tak nak? Jadi kalau kita tidur banyak, pahala kita kurang. Sebab kita banyak tidur. Sedangkan kalau kita, contohnya kita tidur berapa jam sehari? 5 jam. Kalau kita boleh buat 4 jam 50 minit, bermakna 10 minit tu kita awalkan bangun. Untuk apa? Untuk tahajud. Untuk baca Quran, 10 minit berapa muka surat? Boleh? Setengah juzuk boleh? 10 muka setengah juzuk lah. Alhamdulillah. Banyak tak banyak? Tapi kalau kita terus lagi sambung lagi tidur setengah, maka dia hilang. Kita tidur saja, kalau orang umur 60, mungkin tidur saja hampir 20 tahun. Banyak ke sikit? Baru rasa, banyak tidur punya. Hampir 20 tahun dah, buat apa dengan tidur? Cuma kadang-kadang zaman kita ni baik tidur pada bangun. Betul tak? Kalau bangun macam-macam benda cari. Paling tak, kalau tak keluar rumah pun tengok internet, tengok cerita, baik tidur. Jadi tidur menjadi satu tempat yang menyelamatkan kita daripada maksiat. Imam Ghazali kata, tidur banyak ni daya'ul umur. Yang pertama sekali, hilang umur kita, sia-sia. Orang lain bangun dengan berzikir, kita tidur tak buat apa. Tapi kalau bangun buat maksiat, baik tidur. Yang kedua, fardu tahajud, hilang dia punya pahala tahajud. Yang ketiga, dia punya perangai dia tak cerdik. Dengar ni, kalau orang nak cerdik, jangan banyak tidur, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Kalau saya cerita ke pelajar-pelajar kita ni, tak habis pula tajuk kita. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dicerita ke dalam riwayat hidup dia, kena Imam Nawawi. Pernah dengar nama ni? Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata pernah dia 2 tahun dia tak tidur atas bantal. 2 tahun tak tidur atas bantal. Kalau dia mengantuk, dia tidur atas lengan. Tidur gini. Bila dia sedar daripada tidur, dia istighfar, astaghfirullahalazim, ruginya masa. Macam mana agak? Kita lepas 5-6 jam tidur, Allahu Akbar, tak cukup tidur hari ni. Tak cukup tidur. Ni masalah kita ni. Pasal apa? Jadi bila itu dipanggil yang keempat, jadi qasawatul qalbi, keras hati. Cukuplah. Empat sebab ni kata Imam Ghazali yang menyebabkan daripada banyak tidur. Dan kita kena ingat, bukan tidur tak boleh, tidur kena ada, cuma jangan lebih. Sebab kita nak buat kerja banyak, kata di para ulama, tidur sedikitlah sekarang untuk kita nak tidur yang panjang nanti. Bila kita akan tidur lama? Masuk dalam kubur, biar tidur rehat, jangan tak tidur. Kalau orang yang masuk dalam kubur dalam keadaan ibadatnya banyak, alhamdulillah tuan-tuan, kita nampak rumah kita kecil atas dunia ni. Orang kata masuk dalam kubur sempit, siapa kata kubur sempit? Bagi orang yang beriman, kubur dia akan luas maddal basar, sejauh mata memandang. Berapa ribu kaki dia punya rumah? Rumah kita ni boleh rumah 4,000 kaki persegi tu berasa besar dah tak? 3 kali buat kenduri kesyukuran dah. Alhamdulillah saya dapat buat rumah. Dalam kubur, pandang sajuk mata memandang, dia punya luas. Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka kata di para ulama mengatakan sebab-sebab boleh mengurangkan tidur.
Nak ke tak? Ya? Yang pertama sekali tanda. Sebab-sebab yang boleh mengurangkan tidur, yang pertama khaufun minan nar, kerana takut pada api neraka. Kita kalau takut lagi banyak tidur. Orang-orang dulu, saya baca 2-3 cerita. Nama Tawus, seorang ulama nama Tawus. Tawus ni dia ambil tilam dia. Tilam pun janganlah kata tilam 2-3 inci. Macam yang kita duduk tidur hari ni. 1-2 inci, 2 apa ni, sejekar tebal, tak cukup lagi tak? Yang dia tu tilam sungguh lah letak. Kadang-kadang tilam daripada kulit kambing. Tilam. Bila dia buka tilam, dia pusing sana, pusing sini. Kata orang macam kacang di atas kuali yang panas. Tak tenang. Tiba-tiba bangun dia. Orang tanya dia, kenapa Syekh tak tidur? Dia kata, tayyara zikra jahannam naumal abidin. Bila teringat ke neraka jahannam, hilang mengantuk orang-orang yang ahli ibadat. Allahu Akbar. Jadi macam mana kita nak suruh kita ni kurang? Kita rasa aku ni perlu sangat pada ibadat. Bila kita tak jam lah pukul 5 pagi, pukul 5:30 sebelum subuh, insya-Allah mudah-mudahan ada motivasi untuk bangun. Yang kedua, sebab boleh mengurangkan tidur apabila kita tahu ma'rifatu qimatiz zaman. Bila kita tahu nilai masa. Kita tahu nilai masa. Sekarang ni kita tahu tak tahu nilai masa? Macam tak tahu ke tak? Biar begitu. Kalau hari cuti, tak tahu nak buat apa hari ni. Subhanallah, tak tahu nak buat apa. Walhanya kalau dia keluar daripada rumah dia, pergi pusing keliling rumah, dia jumpa sampah lagi, dia jumpa rumput, macam mana benda-benda yang dia jumpa yang boleh dikerjakan, yang boleh dihapuskan. Tapi oleh kerana kita tak mikir, kita kata tak ada apa nak buat kerja. Baik. Kalau kita kata rumah kita bersih, alhamdulillah, duduk di taman flat perumahan, tak ada rumput pun. Duduk tingkat 9, tingkat 10 mana ada rumput, kan? Apa nak buat? Alhamdulillah, majlis-majlis ilmu banyak. Masjid ni ada kuliah duha, masjid ni ada kuliah, Allahu Akbar. Kuliah pun tak jumpa nak cari pula. Hari ni sudah ada YouTube live stream, macam-macam alat-alat yang telah dihantar oleh Allah SWT untuk nak meletakkan hujah ke atas kita. Tuan-tuan, kalau dulu orang kata tak tahu sungguh. Zaman nenek-nenek kita kata, saya tak tahu. Memang dia tak tahu. Tapi zaman kita hari ni nak kata tak tahu, berani ke nak jawab depan Tuhan tak tahu? Berani tuan-tuan? Tak tahu. Bak agama yang tak tahu je. Kalau bak dunia dia tahu belaka. Bom kat mana atas dunia ni tahu belaka dah. Baru bom berlaku di Paris, bom. Berapa puluh orang mati. Detail. Berapa buah kereta hancur. Tahu belaka. Tapi kalau tanya bak tajwid, ikhfa idgham, jangan tanya hak ni. Kenapa kita tidak seimbang? Bila tanya rukuk solat berapa, tak seimbang. Jadi waktu kita mengurangkan waktu tidur bagi orang yang tahu apa? Orang yang tahu ada kelebihan beribadat, kelebihan waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang ketiga, kata di para ulama, di antara lagi qillatul aqli, kurangkan makan, maka tidur pun kurang. Yang keempat, kita kena berinteraksi dengan jam tidur kita ni. Jadi biasa orang tidur ni malam. Pasal tu saya berkawan dengan ni sahabat-sahabat kita yang pilot kapal terbang. Dia kata bila dia sampai satu tempat, walaupun dia tak tidur satu malam, dia kena tunggu juga. Dia nak ambil jam tidur tu biar sesuai dengan masa orang tidur malam. Jadi itu dia panggil perkara yang kita kena. Maka yang ketiga, tanda sebab yang ketiga yang menjadi manusia ni mudah kerah hati dia, kasratul kalam, banyak bercakap. Bercakap tentang apa? Bercakap yang tak ada faedah. Kalau nak kira orang banyak bercakap, siapa atas dunia ni? Siapa? Pokok ustaz. Kalau 5 ceramah sehari, satu ceramah 1 jam, 5 jam dia cakap tak berhenti. Mana ada berhenti bercakap? Dah. Lebih banyak DJ radio bercakap juga. Tapi dia bercakap pun dia boleh berhenti, dia pasang lagu lah macam-macam dia. Dia duduk relax situ. Maksud bercakap di sini iaitulah bercakap tentang perkara-perkara yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu dia panggil bercakap banyak ini menyebabkan kita akan jadi keras hati kita. Dalam hadis, dengar ni. Nabi SAW kata apa? Wa inna abghadakum ilayya wa ablakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan.
Orang yang aku sangat benci kepadanya. Nabi kata orang yang aku tak suka dengan dia, dan orang ni jauh daripada aku kedudukannya pada hari akhirat, aswa'ukum akhlaqan, iaitulah orang yang paling tak baik akhlak dia. Kita tak kira lah tak baik akhlak ni banyak benda perkara baik akhlak. Apa dia baik akhlak itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sarsarun, ni pelik ni bahasa ni. Walau budak mengaji Arab pun tak jumpa ni. As-sarsarun wal mutafaihiqul wal mutasyaddiqun. Hadis ini tanda tuan-tuan, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Yang pertama sekali, orang yang sarsarun yuksirunal kalam, yang banyak cakap. Banyak cakap, tak kira apa, cakap je dia tu. Mana kalau kita berjalan dengan dia, tak payah pasal radio, pakai serah ke dia yang bercakap. Ada setengah orang kata, Masya Allah, ada je dia boleh bercakap, poinnya, tapi kalau kita esok hari cerita sama juga. Cuma dia boleh bercakap, itu kelebihan dia. Yang kedua, al-mutafaihiqun, orang yang mendakwa pandai ilmu fiqh, tapi sebenarnya dia tak pandai pun. Ini kita bimbang hari ini, Nabi kita marah, sebab berapa ramai hari ini orang yang mendakwa ada ilmu, mengeluarkan pandangan-pandangan, fatwa-fatwa, tapi bila kita semak dalam pada kitab-kitab, fatwa dia tu jauh sekali. Ini masalah kita. Macam hari ni, 2-3 hari ni, banyaklah masuk dalam handphone saya ni, orang tanya soalan. Bagus juga dia tanya ustaz, kadang-kadang dia tanya sama dia. Kan dia banyak grup kan, dia masuk dalam grup dia. Betul, siapa nak jawab dalam tu nya, sama geng awak belakang dalam tu. Dia tanya ustaz, betul ke tak betul? Orang duk sebar, entah tazkirah di masjid mana, entah siapa dia pergi ziarah ayah dia pada tengah hari sekian, ada pada waktu petang, dia ada jam siap. Macam waktu pejabat kat pergi ziarah kubur ni. Jadi dia boleh pahala sekian-sekian. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Jadi bila kita letih penuntut ilmu ni, pergi balik Bukhari tak jumpa, tak ada benda tu. Entah Bukhari, pakcik Bukhari jual nasi mana, itu masalah kita. Jadi hari ni banyak sangat mutafaihiqun, orang yang mendakwa ada ilmu tapi mereka sebenarnya tidak ada ilmu. Jadi para jemaah sekalian, maka Nabi marah orang ni sebab orang bila dengar dia bercakap sebut fakta hadis tu hadis ni, orang akan ikut. Rupanya tak tahu, ialah kita nak nilai macam mana, kita pun tak ada orang panggil, tak ada ceri mata, kacamata nak menilaikan betul tak betul kita tu. Yang ketiga dia panggil al-mutasyaddiqun, orang yang bercakap dengan penuh mulut dia tanpa berfikir tentang apa perkara yang berlaku, apa perkara yang kelebihannya itu. Maka kata di para ulama, orang banyak bercakap itu dengan dua sebab, dia kata. Yang pertama sebab talabur riasah, kerana nak jadi ketua, kena banyak cakap juga supaya orang tengok dia, oh hebat dia ni. Kalau bercakap 1 jam tak berhenti. Hebat tak hebat? Hebat ada. Yang kedua, orang yang qillatul ilmi, tak banyak ilmu. Ya, apa benda yang kita nak bercakap sebenarnya? Dia kadang-kadang kita pergi dengan orang bercakap 1 jam, tapi nak tulis poin dia tak nak boleh. Dia kata apa tadi ni? Apa yang dia cakap? Kita kata wallahu alam, dia cakap banyak tapi saya tak tahu apa. Ini dia pun satu masalah juga ni. Kita kadang-kadang orang bercakap tak banyak tapi dia punya poin satu. Jadi kita boleh tangkap, boleh ambil faedah daripada apa yang dia bercakap itu. Itu yang ke berapa dah? 3. Jangan terlupa. Nama hak ni pun terlupa juga berat. Yang keempat ni berat lagi ni. Yang keempat, kasratul mukhalatah, banyak berkawan dengan orang tak baik. Ni bimbang kita ni. Kita hari ni kita kawan orang baik atau tak baik? Kalau kawan orang baik, alhamdulillah. Sebab manusia ni dia akan terpengaruh dengan kawan-kawan yang dia duduk. Kalau kita suka duduk dengan geng-geng yang bercakap, kerja dia duduk mengumpat orang pagi sampai gelap, kita pun sama juga. Dia tak ada, kita pula jadi timbalan dia. Pasal kita sudah biasa, dah ditarbiah oleh bos kita tadi bercakap satu pasal. Jadi pelajar-pelajar kita ingat, nak kawanlah pelajar-pelajar yang baik. Kalau tengok budak-budak yang tak mau solat, bukan makna tak boleh bercampur dengan dia, boleh, tapi nak jadikan kawan tidak. Jadikan dia tu sebagai orang yang kita nak dakwah dia. Dakwah mesti ke tidak? Kena dakwah. Oh, saya kecil lagi ustaz, kita dakwah keluarga kita. Dakwah kawan-kawan yang sebaya dengan kita, kenapa tak boleh lagi? Maka orang yang bercampur dengan orang yang tidak baik, maka dia akan terpengaruh dengan orang-orang tersebut.
Ada orang kata kita duduk dalam suasana apapun, kalau kita kuat, dia jadi seperti ikan di air masin. Ikan laut kan? Masin tak masin air laut. Waktu kita nak makan kena letak garam. Patutnya yang kena garam ni ikan air sungai, air tawar ni. Nah, sebab dia tak ada garam. Ni ikan air masin pun sama juga. Nah, pasal itulah anak-anak kita ni, kita kena bagi kepada dia didikan supaya tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak baik. Supaya dengan cara mana? Dengan cara menanamkan akidah dalam jiwa dia. Setiap orang kena ada sifat akidah beriman pada Allah Ta'ala. Mana kalau mari benda-benda yang tak baik, dia dapat menangkisnya, dia dapat ketepikan benda-benda yang tak baik dengan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dengan satu cerita pelik. Nak dengar? Bahayanya orang yang duduk dengan kawan-kawan yang tak baik, dia kata apa? Dia akan terikut-ikut dengan kawan tu. Sebab awak ni kalau kawan dengan dia tu banyak, dia tu suka nagih dada, mana lama-lama terjebak dengan dia. Aku tak nak tagih dada, tapi nak test ya, nak try. Mula-mula try. Hari ni orang kata dadah tu berat sangat. Ikat rokok kereta api kena. Tak aja tengok. Dia panggil rokok elektrik lah sekarang ni, apa nama ni? Sebut baik tahu lalu. Rokok kereta api, saya tengok orang post gambar, dia boleh keluar asap pak lain. Tengok tak? Keluar ikut hidung lagi, ikut mulut lagi, ikut hidung lagi. Saya cakap nanti lepas ni keluar 6 lain, dia keluar dalam telinga pula lagi. Tu hebat betul. Macam mana dia nak keluar asap dalam telinga, saya pun tak tahu juga tu. Ada satu cerita, jadi kata di seorang ulama, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni dia kata, setiap benda yang tu, kalau dia berkawan dua tu, mesti ada persamaan. Manakala burung, merpati, dia akan terbang dengan merpati. Ayam. Jarang ayam berjalan dengan itik, dia kawan waktu nak makan. Tapi kalau berjalan ni, tak ada dua tu. Ada tak? Ikan pun sama, mesti ikan sama ikan. Ikan kelah dengan ikan kelah. Ikan keli dengan ikan keli. Tapi satu hari Malik kata, aku tengok pelik, dia kata. Urap burung gagak yang hitam tu, dia boleh berkawan dengan burung merpati. Malik kata nampaknya, Malik bin Dinar ni seorang ulama hebat ni. Dia kata boleh jadi tak apa betul kali teori tu. Teori yang mengatakan kawan tu mesti berkawan dengan geng dia. Boleh dia tak betul. Rupa gagak kan hitam dia tu. Merpati cantik putihnya dengan bersihnya. Bila aku pergi dekat nak buat perhatian, apa yang apa ni persamaan dua ekor hayawan ni, apa yang sama yang boleh berkawan? Rupa-rupanya dua ekor tu tempang dua-dua. Dia kata mesti ada persamaan. Maknanya kita ni jalan sama-sama tempang, tak apalah, menggagak aku merpati pun, tapi jalan mesti goyang juga. Itu dia panggil. Maknanya dia kata ada persamaan. Qala min hahuna ittafaqa, dia kata dari sinilah berittifaq dua makhluk ini. Ajaib Allah. Jadi kita baca kitab-kitab tuan-tuan. Di antara cerita yang kita kena baca untuk nak menguatkan iman, ni anak-anak kita ni baca cerita tentang lebah, cerita lebah, surah apa? Suratul Nahli. Kena baca. Lebah ni satu manusia yang ajaib, sehingga Nabi SAW buat bandingan, masalil mu'min, al-mu'minu mislun nahl. Nabi kata orang mukmin ini seperti lebah. Orang mukmin kena jadi seperti lebah. Apa yang lebah buatnya, siapa kita nak tiru dia? Sebab lebah ni dia makan yang baik. Betul tak? Dia makan bunga-bunga, yang dia makan tu, yang dia makan bunga dalam kebun orang tu cerita lain. Dia tak boleh tu. Ini ada satu soalan. Dia kata orang ni pera lebah, tapi dia lepas lebah dia pergi makan bunga rumah makcik. Ni makcik marah lah. Kecut habis dia punya, tak boleh. Itu hak orang. Macam kita pera kambing, kita lepas kambing masuk dalam kebun sayur orang. Boleh tak boleh? Dia kata dia hayawan, awak lah tuan dia. Ini masalah kan. Baik. Maka dia makan yang baik, dan lebah juga keluar daripada perut dia, baik tak baik? Kita orang mukmin macam tu. Biarlah kita terima yang baik, dan kita juga mengeluarkan perkataan yang baik. Pasal tu Nabi buat bandingan orang mukmin, bandingan dia dengan lebah, sebab lebah ni makan yang baik, keluar yang baik. Allahu Akbar. Kita orang mukmin kalau boleh macam ni, alhamdulillah, kita boleh ambil perkataan yang baik,
Kita terima nasihat, terima tazkirah, terima apa punya baik, kemudian kita juga mengeluarkan perkataan yang baik. Boleh tak boleh? Insya-Allah taala. Anak-anak kita hafal Quran dekat lagilah kena baik, kan? Sebab Quran penuh dalam dada kita. Dalam bahasa pepatah kata al-ina'u bima fi yandah. Bekah ni dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam dia. Sepatutnya oleh kerana anak-anak kita ni tahfizul hafal Quran, dalam dada dia ada Quran. Patut yang keluar tu nurul Quran, maknanya benda-benda cahaya Quran dengan akhlak-akhlak yang mulia yang baik. Tapi kalau keluar benda lain, bermakna dia tu dah tidak macam gagak lagi, dia sudah jadi macam lalat. Lalat ni baik tak baik? Hah? Kenapa tak baik? Lalat dia berhenti, dia tak berhenti atas pokok bunga. Dia berhenti kat mana? Hah? Dia akan cari maudhi'ul ilali, tempat-tempat yang buruk, yang busuk, itu terkerja dia. Kita jangan jadi seperti lalat, kita duk cari benda-benda busuknya. Kita berkawan dengan kawan kita 5-6 tahun. Tak ada satu masalah kita dengan dia. Baik, aman, damai, aman, sejahtera, happy dah. Sekali dia buat salah, 10 kampung kita pergi jaja. Dulu 10 kampung, sekarang ni satu dunia. Tulis kat Facebook satu dunia pergi. Kalau kita ada kawan di luar dunia, maka kita kata di situ, kata di para ulama, benda-benda ini akan berjalan mengikut kawan dia. Jadi nampak tadi dia kata, paling tak ada kawan dia pun kawan dalam bab ada persamaan dia, tempang dua-dua tu. Yang kelima, tanda sebab yang kelima, naqdu ahdillah, kita melanggar perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita berjanji bila dengan Allah Ta'ala? Mungkin tuan-tuan kata tak pernah janji. Yang berjanji beli rumah ada lah, kan? Jangan dengan bank. Dengan Allah Ta'ala kita bila berjanji? Jawab dia, kita berjanji di alam zuriat lagi. Bila Allah Ta'ala tanya kita, alastu bi rabbikum? Mereka jawab, qalu bala syahidina. Ya, kami dah mengaku. Maka manusia ni lahir di atas landasan fitrah. Lahir di atas landasan fitrah. Maka tiba-tiba bila mereka besar, mereka langgar perjanjian Allah Azza wa Jalla. Kita banyak tak banyak kita berjanji dengan Allah, kita tak buat. Ni ada setengah manusia ni berjanji dengan Allah. Saya ni kalau dapat sekian-sekian anak boleh 10A, nak sembelih seekor lembu. Anak dia dapat sungguh 10A SPM apa tak? Tengok-tengok, oh dia kata bukan A+, A tolak. Dia cari juga alasan untuk tidak sembelih. Ini langgar perjanjian. Kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla dengan benda-benda yang kita baik, tapi bila janji tidak diikuti. Allah SWT suruh kita solat, kita tak solat. Langgar janji ke tidak? Langgar. Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Banyak benda-benda dalam syariat ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang kita langgar perjanjian. Maka punca segala benda ini bila orang tu tak ikut apa yang dia janji dengan Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu akan berlakulah kekerasan hati dia, sebab summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Siapa dia boleh jawab? Summa qasat qulubukum min ba'di zalika. Sambung. Mana apa kedok muda ni? Surah apa tu? Ramah jawab. Kalau seorang boleh hadiah. Ramah-ramah habislah kita ni. Kau sebut jawab. Allah Ta'ala gambarkan peristiwa Bani Israel. Bila berlaku peristiwa mati keluarga dia, maka Allah Ta'ala suruh izbahu baqarah, suruh sembelih lembu. Bila sembelih lembu, hidup balik. Panjanglah cerita, saya nak ringkasnya. Bila hidup balik, tak beriman juga. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Tuhan kata, lepas mu tengok dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala, keras pula hati kamu. Kita hari ni para jemaah sekalian, bila mari musim hujan, kita takut ke banjir. Hari ni orang takut ke apa pula? Kemarau. Bila diisytiharkan akan berlaku El Nino. Takut ke banjir pula. Jadi kita dah kata Allah Ta'ala, kalau Tuhan buat turun hujan baik-baik. Tapi bila Tuhan turun hujan, kita marah pula ke hujan. Apa turun hujan? Sampai banjir pula. Tenggelam habis, kereta-kereta kena parking. Jadi mana kita dengan Allah Azza wa Jalla? Semua benda yang Tuhan buat tak kena, yang kita betul. Baik. Yang keenam, tanda. 6 dah. Ya 6, betul dah. Yang keenam, tanda orang yang mengajar manusia tapi dia tak beramal.
Ini cukup bahaya. Allahu Akbar. Jadi beramai di kalangan, ada sebahagian lah, kita nak kata ramai itu bahaya, orang yang beri kepada orang, dalam asal kata, ada kata dalam hadis, masalul alim alladhi yu'allimun nas al khair, bandingan contoh orang alim yang mengajar manusia kebajikan, wayansa nafsahu, tapi dia lupa dia sendiri. Dia suruh orang puasa, dia tak puasa. Allahu Akbar. Dia suruh orang sedekah, dia tak sedekah. Suruh je orang, dia tak buat. Apa jadi? Dia suruh orang beramal, dia tak beramal. Maka Nabi kata, kamasalis siraj, seperti lampu, yudhi'u linnas wa yuhriku nafsahu. Lampu ni tak, lampu elektrik ni tak jadi. Macam lampu lilin. Lilin tu dia nak suruh kita cerah. Apa jadi dengan dia? Terbakar dia. Demikian juga manusia yang mengajak manusia supaya buat baik, kemudian dia tak buat sendiri, maka orang ni atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah mu nak suruh buat baik, suruh orang buat baik, kemudian kamu lupa diri kamu? Jangan. Sekali-kali dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis hadis yang panjang, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Ada seorang laki-laki ni dicampak ke dalam neraka, dan dia punya usus dia ni keluar daripada perut dia, busuk. Dia duduk berpusing dalam neraka, na'udzubillah. Ahli neraka pun tanya dia, "Hei, ma asabak? Sebab apa awak ni? Awak ni sebab apa? Bukankah dulu kamu yang mengajar kami? Awak dulu bagi tazkirah di masjid dulu. Awak dulu bagi khutbah dengan kita. Awak dulu bagi ceramah sedap." Qala, kata si yang menarik jalan perut tadi, dia kata apa? Bala qad kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Ya, sayalah dulu, saya suruh kamu buat benda baik, saya tak buat. Maka itu di antara perkara yang cukup membahaya kepada kita sekalian para jemaah, iaitulah bahaya apabila kita hanya menyuruh orang dan kita tak buat. Hari ni pula kita banyak tak banyak belajar? Banyak. Setengah-setengah hadis tu saya ingat tak perlu dah terjemah. Kalau tak terjemah pun boleh faham, kan? Macam hadis kelebihan sah awal. Tahu tak tahu kita? Tahu dah tak? Kelebihan azan, tahu tak? Berapa kali berebut nak azan? Ke masih tolok-tolok ke depan? Awak naik. Jadi kita sudah belajar ilmu, tetapi kenapa tidak masuk ilmu itu dalam kepala kita untuk diamalkan? Itu menjadi persoalan. Belajar ilmu, tapi ilmu tidak masuk dalam kepala kita untuk dilaksanakan, maka itu semua tu menjadi sebab kepada kerasnya hati kita, sebab kita hanya seronok belajar, tapi kita tidak berusaha untuk belajar, untuk beramal. Mari zaman kita hari ni pula, para jemaah sekalian, tuan-tuan, anak-anak kita ni, hari ni pula orang belajar ilmu kadang-kadang bukan untuk beramal, untuk berdebat. Ni lagi bahasa. Saya tahu ni, yang ni tak betul, tak betul belaka, tapi tak tanya dia tak buat juga. Maka itu satu perkara yang bahaya. Masalah yang ketujuh, kasratuz zunub. Sebab yang ketujuh, iaitulah yang menjadi dosa kepada kita, menjadi sebabnya hati kita ni, iaitulah banyak dosa. Allahu Akbar. Bila sebut banyak dosa ni tuan-tuan, saya pun tak berani nak bercakap panjang. Nabi kata apa? Al-ismu hawaz lil qulub. Dosa itu menjadi likungan kepada hati kita. Kita orang-orang dulu, orang-orang yang soleh di zaman dulu, kalau kita baca sejarah hidup dia, sekali dia terlepas daripada solat jemaah, dia istighfar sampai petang. Sebab dia kata, kerana dosa lah aku terlepas solat jemaah. Ada kawan-kawan dia datang ucap takziah kerana tak sempat nak pergi solat jemaah. Kalau zaman kita hari ni, orang tak pergi solat jemaah, kita pergi takziah, agak-agak ialah kerja imam dengan Pak Bilal ni, kerja duduk takziah orang. Dia ni tak ada hari ni, pergi takziah. Nanti lepas pada tu, dia sendiri pun tak ada juga. Pasal tak cukup masa nak takziah. Allah. Jadi kasratuz zunub masalah. Begini saja untuk orang panggil nak ringkaskan perbincangan. Bila kita duduk satu hari ni berapa jam?
Berapa jam satu hari? 24 jam. Ada lebih lagi? Tak ada tak? 24 jam, 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit. Jadi berapa saat? Berapa minit ada? Bukalah dia punya kalkulator tu. Dah tak boleh jawab tak? 24 jam kali dengan 60 minit. Berapa? Saya macam nak jawab tapi tak apa yakin. Dia masalah tu ada. Masalah tak confident. 14 kira sendiri ke kira dengan alat? Tak apalah kira apa-apa pun. 1440 minit. Banyak ke sikit? Baik. Cuba saya mau balik daripada 1440 minit, berapa kali kita boleh sebut nama Allah Ta'ala? Boleh kata subhanallah, boleh kata alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Berapa kali boleh kata? Malu dah lah nak kira dah. Kenapa? Balik malam ni, musliminya muslimat balik malam ni, sebelum kita tidur, ambil wuduk siap-siap, semaya sunat taubat, duduk atas tilam tidur, biar sampai mengalir air mata. Tanya Allah Ta'ala, kenapa 1440 minit engkau beri pada aku satu hari satu malam, tapi lidahku tak boleh sebut namamu 100, 200, 300 kali. Kenapa? Puncanya di sini, kata di para ulama, kasratuz dzunub, sebab banyak lagi dosa-dosa lain yang kita buat yang menyebabkan lidah terkunci untuk nak sebut nama Allah. Walau hanya sebut nama Allah, tak ada siapa larang. Kau kira sebut nama Allah Ta'ala, FRU mari tunggu dengan lori merah katanya. Mau sebut nama Allah ke sembuh ada? Tak ada siapa nak kacau kita. Yang kacau kitanya syaitan. Dia suruh kita buat dosa, pagi duk mengumpat orang, mata duk tengok, duk kenak kepada orang, hati sakit hati pada orang, maka lidah terkunci daripada sebut nama Allah Azza wa Jalla. Dan di sinilah para jemaah kita kena buat muhasabah. Dia panggil ilmu al-muhasabah. Kita buat kajian pada kita. Hari ini kita banyak menyalahkan orang, kita tak menyalahkan kita sendiri. Kita salah dia. Ya Rabbi, kenapa aku? Engkau beri 1440 minit. Aku hanya mampu 2-3 belah kali je. Itu pun nasib baik kalau pergi masjid zikir lepas solat ramai-ramai, bolehlah 3-3 kali. Yang lain-lain terlepas habis. Jadi menjadi satu tanggungjawab kita para jemaah sekalian, kita balik semak apa yang kita buat. Yang ke-8 kata ulama, di antara punca menjadi kerahnya hati kita ni, banyak ketawa. Kita kalau waktu kita duduk buah di kedai kopi tu, pecah meja ketawa tak? Tu kan tahu. Kena satu cuik sikit. Kita ketawa boleh tapi jangan terlalu kuat. Nabi kata apa? La tuksirid dhahik. Jangan banyak ketawa, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa ini mematikan hati. Itu dalam hadis Ahmad. Dalam riwayat satu lagi Ibnu Majah kata fasadul qalbi, hati jadi rusak. Punca daripada mana? Daripada banyaknya ketawa. Kadang-kadang lebih-lebih lagi saya tengoklah, kita duduk berhenti di restoran ke dekat stesen airport. Ni muslimat ni satu meja dia duduk buah itu, dia suka, dia ketawa, ya Allah, macam nak pecah dunia. Saya kata kalau laki-laki pun tak sopan, perempuan lagi tak sopan. Patut orang perempuan lembut, cakaplah baik-baik, ini tanpa tenganga. Lah kita mengatakan ini boleh mengeraskan hati kita. Maka kata di dalam hadis Nabi kita larang tentang orang-orang yang buat ketawa kepada orang. Jadi anak-anak kita jangan duduk bercerita nak jadi raja lawak lah, tak payah. Sebab lawak tu semuanya bohong belaka. Dalam kaedah ulama kata, kalau nak bergurau mesti ada 4 syarat. Yang pertama sekali, jangan dusta. Jangan dusta. Kita bergurau benda yang bohong tak boleh. Kata dalam hadis Nabi kata, wailul lil ladzina yuhaddis, celakalah bagi orang yang bercakap fa yakzib liyudhika bihil qaum. Dia buat dusta supaya orang ketawa, tak boleh. Ini hadis Nabi kita larang. Yang kedua, jangan menghina orang. Kadang-kadang kita nak suruh ketawa ni, kita hina kawan kita berjalan tak betul ke? Tak. Oh, mari dah itu yang macam-macam gelaran yang dia buat kepada kawan. Tak. Yang ketiga, jangan menakutkan orang. Bergurau menakutkan orang, tak boleh. Ambil gambar-gambar benda-benda lain kita dalam kasut dia. Kan musim ni orang takut ke benda-benda binatang berbisa tak? Kita beli yang plastik tu, harga RM2 tak dalam kasut. Oh, terkencing kawan tu di tangga masjid dah. Lompak dia. Mungkin dia lompak tu dia terjatuh. Itu Nabi kita larang daripada nak menakutkan. Yang ketiga, jangan bergurau di tempat yang sepatutnya serius.
ada kematian. Patut semua orang pergi dan menangis, ingat mati. Tiba-tiba kita duduk ketawa, ha Zukara. Tak apa dia mati. Bini dia jadi ketawa yang tidak sepatutnya, maka itu dia panggil yang boleh merusakkan kedudukan kita. Yang terakhir sekali, iaitulah aklul haram yang ke-9, yang menjadi punca kerasnya hati manusia ni, makan benda haram. Hari ni payahlah nak cakap tak. Makan benda haram ni macam mana nak kata di Ibrahim Adham kata atib mat'amaka, baikkan makan kamu, insya-Allah taala senang untuk bangun malam. Jadi kalau kita bangun 4 kali koci jam pun tak bangun-bangun juga, maka di situ kita mesti berfikir bahawa apa sebab? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata innal ibadat kulluha dha'iyatu ma'akil haram. Ibadat yang kita buat ni kadang-kadang hilang dengan sebab kita makan benda haram. Mungkin kita buat ibadat, kita pergi solat, alhamdulillah solat baik, tapi khusyuk ada ke tak ada? Itu jadi timbul soalan. Saya solat tak tinggal, tapi tak pernah tahu, tak pernah ikut. Kadang-kadang terpaksa kena 2 kali sujud sawi pun ada. Nah, dia terlupa rakaat, dia sujud sawi. Sudah semua solat, sujud sawi tadi terlupa pula. Ada orang tanya soalan, dia terlupa, dia kata patut dia sujud sawi, tapi dia bagi salam dah. Jadi berapa kali nak sujud sawi? Sujud sawi yang pertama tadi, sujud sawi pula pada lupa sujud sawi. Kata tak ada lagu tu. Maknanya sampai peringkat sujud sawi pun 2-3 kali. Itu dia panggil 9 sebab yang menjadikan manusia ni keras hati. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itulah yang dapat saya tazkirah ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita berfikir dan kita mengambil zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.